العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدرك. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi yang mulia ini, hari Malaysia 16 September, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan himpunan kita dan majlis kita pada hari ini adalah majlis yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Muhammad. Pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar beberapa kalam hikmah nasihat daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang maksudnya salah satu dosa besar yang bersifat zahir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia sedangkan mereka mengharapkan darimu akhirat. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah satu daripada dosa yang sangat besar, iaitu dosa yang zahir. Allahumma Muhammad. Dosa yang zahir iaitu apa? Iaitu kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allahumma Muhammad, kawan-kawan kamu, Allahumma Muhammad, teman-temanmu, mereka mengharapkan kepadamu akhirat, tetapi kamu mengharapkan kepada mereka dunia. Contoh, Allahumma Muhammad, contoh, kita ni ustaz ataupun orang yang membawa orang kepada Allah ataupun akhirat. Bila kita ustaz ataupun kita ini orang yang berilmu, penceramah dan sebagainya, Allahumma Muhammad, maksudnya apa? Kita ini, kata-kata kita ataupun ajakan kita kepada akhirat. Dan bila mana kita mengajak orang pada akhirat, akan ada orang yang ikut, akan ada orang yang mendengarkan kata-kata dan ceramah kita. Ada pula orang yang nak berkhidmat dengan kita. Muhammad. Orang bila dengar kata-kata kita itu akhirat, maka orang nak akhirat tu. Orang nak panduan untuk mereka selamat di akhirat. Orang nak panduan yang menyebabkan mereka mendapat ridha Allah nanti di akhirat, selamat daripada azab. Maksudnya mereka mengharapkan akhirat daripada kita. Tetapi jangan pula kita ini yang orang harapkan akhirat kepada kita, kita harapkan dunia kepada orang yang harapkan akhirat kepada kita. Ini dosa yang besar, kata Imam Haddad. Kenapa? Ini sangat tercela. Mereka memandang kamu orang akhirat, ahli akhirat, orang yang mengajak pada akhirat, tapi kamu tu sendiri hati kamu nakkan ke dunia. Hati kamu tu sendiri kamu nak kepada orang yang nak pada akhirat itu dunia. Ini termasuk dosa-dosa yang besar.
Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, kerana apa? Karena Allah SWT Muhammad, kita menyembunyikan Allah SWT Muhammad sesuatu yang sangat tercela, iaitu apa? Kecintaan, kebesaran kepada dunia. Sedangkan orang yang mengaji dengan kita ataupun dengar ceramah kita, mereka nak buang kebesaran dunia. Mereka nak melihat akhirat itu segala-gala, tempat tinggal ataupun tempat yang kekal. Allahumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita ini bercakap akhirat, mengajak orang pada kebaikan. Allahumma salli Muhammad. Tapi dalam masa yang sama, Allahumma salli Muhammad, kita tu sendiri hati kita nakkan dunia kepada orang lain. Jadi ini peringatan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang nasihat yang kedua, barang siapa yang senang dipuji dengan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan dan benci dicaci atas keburukan yang ia lakukan, maka dia adalah seorang yang suka, iaitu seorang yang riak. Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, barang siapa yang senang dipuji, suka dipuji dengan kebaikan yang dia tak pernah buat pun. Muhammad. Contoh kita ni tak baik pun. Kita ini bukanlah orang yang soleh, tetapi orang duk kata kita orang soleh. Orang duk kata kita orang baik. Dalam masa sama kita bukan orang soleh, kita tahu dosa kita dengan Allah. Kita tahu betapa hati kita ni banyak lupa kepada Allah. Bahkan dalam hati kita banyak kebesaran yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang duk kata kita baik, kita baik, kita baik. Allahumma Muhammad. Kalau kita rasa senang, suka dengan pujian orang tu, Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad, kita itu dikira riak, dikira riak. Kenapa? Karena apa yang orang puji itu belum ada pada kita. Belum ada pada kita. Allahumma Muhammad. Macam tu juga bila orang caci ataupun mencela keburukan yang ada pada diri kita, kita rasa apa? Kita rasa tidak suka. Allahumma Muhammad. Kita rasa tidak suka, kita rasa tidak senang. Allahumma Muhammad. Itu juga dikira riak. Allahumma Muhammad. Itu juga dikira riya. Allahumma Muhammad. Maksudnya apa? Bila orang puji dia suka, walaupun apa yang orang puji itu tak ada pada diri dia. Tapi bila orang keji keburukan yang sungguh ada pada diri dia, dia tak suka pula. Ini termasuk riya. Kerana apa? Kerana dia suka dilihat, Allahumma Muhammad, bahawa dia itu baik dan dia itu tinggi. Dan dia tak suka bila orang lihat dia tu rendah. Bahkan dia akan marah siapa saja yang rendah-rendahkan dia. Walaupun memang sungguh di diri dia ada sifat-sifat kerendahan. Okey, ni hati-hati. Ini riya yang banyak Allahumma orang tak perasan. Iaitu apa? Kita suka dipuji walaupun apa yang orang puji itu tidak ada pada diri kita. Allahumma. Sebab itu para awliya, para ulama, para salihin, bila dipuji apa yang ada pada diri dia, Allahumma, ataupun dipuji apa yang tidak ada pada diri dia, dia akan berdoa. Dia berdoa apa? Ya Allah, aku minta ampun kepadamu atas apa yang mereka katakan. Maksud dia apa? Ya Allah, aku minta ampun. Allahumma Muhammad. Aku takut apa yang mereka katakan ni riak. Ataupun aku takut apa yang mereka katakan ni tak ada pada diri aku. Mereka sangka aku baik, tapi aku tak baik. Ya Allah, aku minta ampun atas apa yang mereka katakan. Yang kedua, Ya Allah, aku minta Engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini doa kalau orang puji kita. Allah SWT, ini doa kalau orang puji kita. Kenapa para salihin dia doa dengan doa ni? Karena ini menunjuk para awliya ataupun para salihin itu orang yang sangat tawadhu. Allah SWT. Orang yang sentiasa merasakan kekurangan dia. Orang yang sentiasa merasakan keaiban dia. Sehingga dia minta supaya Allah ampun dia di atas pujian orang pada dia. Bukan bangga, bukan meninggikan diri, tapi minta diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari orang puji dia. Wahai Imam Ahmad, kamu ini seorang yang soleh. Kamu ini tak pernah tinggal solat malam. Kami ingin jadi sepertimu. Allah SWT. Timbul dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal, timbul apa? Aku tak pernah langsung. Allah SWT. Apa yang mereka sebut ni tak ada langsung pada diri aku. Aku ni bukan setiap malam bangun tahajud. Kadang-kadang saja. Tetapi mereka puji kata aku ni setiap malam bangun malam. Allahumma sallam. Solat tahajud.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam hati dia kata apa? Mulai hari ni, mulai malam ni, aku dah tak mau tinggal tahajud. Kenapa orang sangka aku tahajud, tapi aku tak tahajud? Malulah pada Allah. Dia malu pada Allah menyebabkan berubah diri dia. Berapa kali kita bila orang puji kita, kita rasa malu pada Allah dan kita rasa nak berubah. Selagi mana orang puji kita dan kita rasa, ya, memang patut aku dipuji pun. Maksudnya apa? Masih ada lagi riak, sifat tercela. Tapi bila orang puji kita, kita rasa nak berubah, Allah SWT, kita rasa kita malu pada Allah, itu tanda kita dah selamat daripada riak. Contoh orang kata apa? Kamu ni orang alim, banyak ilmu kamu. Allah SWT, kita malu pada Allah. Malu sebab apa? Aku tahulah diriku tak banyak ilmu, sikit saja pun yang aku mengaji. Aku tak macam mana para ulama yang sungguh-sungguh mengaji. Al-Imam Muhammad Al-Haddar, Al-Imam Muhammad Al-Haddar di Baydha, Sayyidina Muhammad. Al-Habib Ibrahim ini dia kahwin dengan Hubah Khadijah, itu dia adalah Muhammad cucu kepada Al-Imam Muhammad Al-Haddar. Al-Habib Muhammad Al-Haddar, waktu mana dia musafir daripada Baydha ke Ribat Tarim, di kota Tarim, waktu tu mak dia bekalkan kepada dia tilam, lepas tu ikat dengan tali. Tilam kan, lepas tu gulung-gulung, ikat dengan tali. Muhammad. Mak dia kata, yang ni wahai Muhammad, yang ni tilam ini untuk kamu lapik tidung waktu mana kamu mengaji di Ribat Tarim nanti. Tak apalah, dia pun bawa apa yang mak dia bagi. Dia pergi ke kota Tarim. Sampai ke kota Tarim, Muhammad, dia mengaji selama 4 tahun dengan Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bila dia mengaji dengan Al-Habib Abdullah ini selama 4 tahun, Muhammad, tak pernah sekali pun dia buka tilam yang diikat oleh mak dia untuk dia tidung. Sekali pun tak pernah. Sehingga kan dia bawa balik tilam tu dalam keadaan ikatan yang pertama yang dia bawa waktu mana dia nak pergi musafir mengaji. Tak pernah buka tilam untuk baring tidung. 4 tahun dihabiskan siang dan malam dengan ilmu. Sehingga 4 tahun saja mengaji, menjadi imam, menjadi ulama yang sangat besar. Balik ke Baydha sana, membuka pondok, membuka ribat pula, buka madrasah yang sangat hebat. Dan daripada madrasah itulah lahirlah Al-Habib Umar bin Hafiz dan sebagainya. Hanya 4 tahun mengaji, Allah menjadi ulama yang sangat besar. Kenapa? Siang malam dipenuhi dengan ilmu. Allah Muhammad. Jadi bila orang puji kita, kamu ni orang alim lah, orang berilmu lah, kita rasa apa? Ada, bukan. Kita rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bukan ahli ilmu yang mereka puji aku. Dan dalam masa yang sama, kita nak ubah, kita nak sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Al-Habib Abdullah bin Tahir ataupun Al-Habib Husain bin Tahir ada dua beradik. Dua-dua orang ini sangat bersungguh dalam menuntut ilmu sehingga menjadi imam yang sangat agung. Sayyidina Muhammad. Dua orang ulama ini waktu mana sejak daripada kecil duduk di rumah bersungguh-sungguh siang dan malam mengaji, sehingga kan waktu mana abang nak masuk dalam tandas ataupun bilik mandi, waktu tu dia pesan ke adik dia, wahai adikku, engkau duduk di luar tandas, di luar bilik mandi, engkau bacakan kitab kuat-kuat. Aku nak waktu mana aku mandi, waktu itu tak dibuang masa, aku nak waktu itu diisi dengan ilmu. Waktu mandi pun nak tambah ilmu. Akhirnya adik dia di luar baca kitab. Qala musannif rahimahullahu taala, qala. Dan abang tengah mandi sambil tambah ilmu. Tak mau satu masa pun, satu saat pun renggang dengan ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ahli ilmu. Allah SWT itu ahli ilmu. Okey, bila abang keluar habis mandi, abang kata adik kau masuk pula mandi, aku duduk di luar aku baca kitab. Allah SWT. Dua-dua orang bersungguh-sungguh dalam ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu makan sama juga. Tak mau makan sekali dua-dua orang. Abang kata adik, aku makan dulu tapi engkau baca kitab. Lepas aku makan, Allah SWT, aku pula baca kitab, engkau pula makan. Waktu makan tak mau dihabiskan, hanya macam tu saja. Tapi dia nak walaupun waktu makan tetapi diisi dengan ilmu. Allah SWT. Kita boleh buat lah. Zaman kita ada teknologi. Waktu makan, buka lah ceramah YouTube apa-apa. Allah SWT, kita boleh buat. Kita mudah buat tapi kita tak buat. Kenapa? Ini taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu daripada Allah. Allah beri taufik kepada siapa yang Allah kasih.
Dan semakin kasih Allah pada seorang, semakin banyak taufik yang akan Allah bagi. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita termasuk orang yang mendapat taufik daripada Allah, kerana kita dapat datang ke masjid, bahkan kita dapat duduk pula menuntut ilmu. Allah SWT. Ada orang dapat taufik sikit saja. Taufik ni apa? Taufik ada beza dengan hidayah. Hidayah atau apa? Petunjuk, cahaya, nur yang Allah bagi dalam hati, yang menyebabkan orang itu dia rasa nak buat. Kalau Allah limpahkan pula taufik, bukan sekat rasa nak buat, rasa nak berubah, Allah SWT, tetapi dalam masa yang sama dia sungguh-sungguh ataupun dia bangun untuk melaksanakan. Sebab itu kata Allah SWT Muhammad, sebab itulah taufik ini sangat penting untuk kita dapat. So minta daripada Allah taufik. Ada orang dapat taufik hanyalah setakat mai sembahyang subuh, dia balik. Kalau balik pergi kerja tak apa, ibadah juga. Tapi balik sambung tidur. Sambung tidur. Ada orang Allah bagi taufik kepada dia lebih. Lepas sembahyang subuh boleh duduk dengan kuliah subuh. Ini tanda kasihnya Allah kepada kita. Dan kita memang kena sentiasa rasa Allah kasih kepada kita, supaya hati kita sentiasa cenderung untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila orang puji kita, dua perasaan yang kita kena hadirkan hati kita. Yang pertama adalah malu kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Allahumma salli Muhammad. Nasihat yang ketiga, Allahumma salli Muhammad. Barang siapa, kata Imam Haddad, berdusta ketika mana merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu dia pun akan berdusta. Siapa saja yang waktu mana dia ini dalam keadaan takut kepada sesuatu, dia berdusta. Waktu mana dia inginkan sesuatu pun dia akan berdusta. Apa maksud dia? Allahumma salli Muhammad. Contoh, Allahumma salli Muhammad. Contoh, Allahumma salli Muhammad. Kita ini berdusta sebab apa? Sebab nak lepaskan daripada satu keadaan yang menyulitkan kita. Contoh, kita sebagai suami malam tu keluar rumah, balik pukul 1 malam, 1 pagi. Allahumma salli Muhammad. Bila balik, isteri kita tak tidur lagi. Isteri kita kata kita, pergi mana ni? Kita pergi mana? Kita duduk kedai makan. Allahumma salli Muhammad. Kita sembang-sembang. Tapi disebabkan kita takut isteri kita ini dia marah pada kita, kita berdusta. Takut kepada isteri itu berdusta. Macam mana? Dia isteri kata, pergi mana abang? Mesyuarat. Mesyuarat masalah ummah, mesyuarat masjid, mesyuarat kampung, mesyuarat. Isteri kata, oh mesyuarat tak apalah, khidmat pada masyarakat. Orang yang waktu mana dia takut pada sesuatu tu dia berdusta, waktu mana dia ingin sesuatu dia akan berdusta juga. Ingin maksud dia apa? Dia nak sesuatu dia akan berdusta. Contoh, dia nak orang, Allahumma salli Muhammad, angkat dia mendapat jawatan satu jawatan ke, ataupun dia nak dapatkan suatu harta atau keuntungan ke, dia akan berdusta. Jangan biasakan diri kita berdusta waktu mana kita takut. Kerana Allahumma salli, nanti waktu mana kita inginkan sesuatu pun kita akan berdusta. Allahumma salli. Oh, waktu mana dia nak orang pilih dia menjadi pangkat, sesuatu pangkat, oh janji pada orang. Janji apa? Oh, aku akan bagi ini, aku akan bagi ini, aku akan bagi. Bila dia dapat pangkat, dusta juga. Allahumma salli. Bila dah naik, dapat jawatan, pun dusta juga. Dia kata apa? Dulu yang ku janjikan tu tak boleh buat lagi. Ada problem ini, ada problem ini. Allahumma salli. Jadi orang bila dia dusta waktu mana dia nak dapatkan sesuatu, ataupun takut pada sesuatu, Allahumma salli Muhammad, waktu inginkan sesuatu pun dia akan berdusta. Ini bahaya. Maksudnya apa? Kita kena bersihkan diri kita daripada bercakap bohong dalam apa saja keadaan. Kita kena usahakan. Allahumma salli Muhammad. Walaupun ulama menyebut bahawa ada juga dusta ataupun tipu yang dibolehkan. Seperti mana kita menipu untuk menjadikan dua orang kawan yang bergaduh untuk, Allahumma salli Muhammad, saling bermaafan ataupun Allahumma salli Muhammad, mereka akan okey balik hubungan dia. Boleh dusta. Tapi kat seorang ni kita kata apa? Kawan hang tu dia kata nak belanja hang, dia okey dah, dia maafkan. Padahal dia tak kata pun. Tapi pula kat seorang lagi, kawan hang dah okey dah, ni sekian. Sampailah mereka berjumpa dan okey. Allahumma salli. Itu boleh dusta, itu boleh berdusta. Allah, tidak haram. Okey. Seterusnya satu lagi yang akhir, Allahumma salli Muhammad. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, awal darajat kesalehan seseorang adalah apabila dia mencintai orang yang soleh. Orang yang tidak mencintai orang yang soleh, maka ia bukan dari kalangan orang yang soleh. Kata Imam Haddad,
Awal darajat, maksudnya tingkat pertama untuk mencapai kesolehan, menjadi orang soleh. Pertama sekali adalah mencintai orang soleh. Bila hati kita dah timbul cinta pada orang soleh, waktu tu kita dah mencapai satu darjat, ataupun darjat yang pertama, orang soleh. Muhammad. Dan orang yang tidak mencintai orang yang soleh, dia bukan dari kalangan orang yang soleh. Siapa saja yang dia tak cinta pada orang soleh, bahkan dia buruk-burukkan pula, hina dan rendah-rendahkan pula orang soleh, dia bukan orang soleh. Dia bukan orang soleh. Biarlah kita ni walaupun bukan orang soleh, tapi tak benci orang soleh, kita mencintai orang soleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihin walastu minhum. Aku ini cinta orang soleh, tapi bukan aku daripada kalangan orang soleh. Biarlah kita ni bukan orang soleh, tapi kita cinta orang soleh. Jangan kita jadi orang yang benci orang soleh, kerana orang yang benci orang soleh, dia bukan orang soleh. Sebab apa? Orang yang benci orang yang soleh, orang yang baik, dia bukan orang soleh. Kerana orang bila benci kepada orang soleh, itu tanda dalam hati dia ada sifat buruk. Dia bukan orang soleh. Kerana hanya orang yang soleh saja dia akan kenal orang yang soleh. Orang soleh akan kenal orang soleh. Tetapi orang tu bila dia buruk, dia bukan orang soleh, dia orang yang hina sifat, dia orang yang penuh dengan sifat hina, orang soleh pun dia hina. Orang soleh pun dia hina. Jadi pentingnya kita jadi orang soleh. Tinggal dalam semayang kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Allahumma salli Muhammad. Dalam surah Al-Fatihah, setiap hari kita minta dalam semayang kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana ni? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa mereka ini? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada was-salihin. Nabi-nabi, siddiqin, itu para awliya, Allahumma salli Muhammad, syuhada, orang yang berjuang jalan agama Allah, orang yang mati syahid. Yang keempat adalah salihin. Pentingnya menjadi orang soleh, pentingnya ikut orang soleh. Sampai dalam surah Al-Fatihah itu sendiri ada doa khusus untuk kita digolongkan ataupun kita berjalan di jalan orang yang soleh. Bahkan Allahumma salli Muhammad, serendah-rendah darjat ahli syurga adalah salih, salihin. Dia ada salihin, ada muttaqin, ada muqarrabin. Itu ataslah muqarrabin. Jadi kalau kita nak duduk syurga, kita kena jadi orang soleh. Kita jadi orang soleh. Dan permulaan untuk kita jadi orang soleh adalah mencintai orang yang soleh. Bahkan Imam Haddad kata dalam kata-kata yang lain, kata Imam Haddad, Allahumma salli Muhammad, katanya apa? Dia kata cara untuk kita menjadi orang soleh ataupun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah memandang orang-orang yang soleh. Tengok orang soleh. Ataupun kamu dipandang oleh orang soleh. Kami duduk di Darul Mustafa, kalau ada tetamu main nak jumpa Habib Omar ataupun majlis besar dan sebagainya lah, bila orang luar ni dia mai, tak kira daripada Afrika ke, daripada Britania ke, daripada Amerika ke, kalau dia mai, bila dia dengar Imam Haddad kata macam ni, kalau nak jadi orang soleh, nak dekat dengan Allah, kena tengok orang soleh. Ataupun orang soleh tu kena tengok kita. Ada yang saya tengok, waktu mana Habib Omar jalan, dia ikut belakang Habib Omar, dekut Habib Omar. Habib, unzur ilayya, tengok aku. Tengok aku. Allah senang. Habib Omar pun meraihkan, kali dia senyum. Senyum tu jalan tu. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia baca kalam Imam Haddad, kalau kamu nak dekat dengan Allah, kalau kamu nak dia orang soleh, kamu kena dipandang oleh orang soleh. Kenapa perlu pandangan orang soleh? Kerana kata Imam Haddad, orang soleh tu bila dia pandang kita, dia kasih kepada kita. Kerana orang soleh itu sifat dia mengasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu dikasihi oleh orang soleh, kata Imam Haddad, kamu itu ada di hati orang soleh. Dan hati orang soleh itu sentiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah, dipandang dengan penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati mereka penuh kemuliaan. Siapa yang ada dalam hati orang soleh, dia termasuk orang dipandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahsia dah. Nak dipandang oleh orang yang soleh. Okey, jadi kesimpulannya, Allah SWT pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar apa yang kita dengar ini, kita amalkan. Dan marilah sama-sama kita dengan keadaan kita ini, dalam keadaan COVID, Allah SWT wabak yang merebak ini, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berusaha merealisasikan apa yang kita minta dalam Fatihah kita,
ihdinas siratal mustaqim. Allah SWT, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang mengikuti orang yang soleh. Lebih-lebih lagi kita menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. COVID-19 ataupun wabak yang kita hadapi pada waktu ini, Allah SWT, kita tak akan lepas kalau Allah tak lepaskan kita. Bahkan Allah sebut dalam banyak ayat Quran, kata Allah, وَلُنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Surah Sajdah. Allah kata apa? Sungguh kami menimpakan, merasakan kepada mereka azab adna. Adna ini iaitu azab di dunia sebelum azab al-akbar, azab yang besar iaitu mana? Di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Apa maksud azab di dunia? Iaitu Allah akan timpakan musibah, kesulitan kepada kita. Untuk apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka balik kepada Allah. Allah Subhanahu Muhammad. Maksudnya apa? Selagi mana kita semua tak balik kepada Allah, kita tak ingatkan orang lain balik kepada Allah, selagi itu kita akan ditimpakan oleh Allah musibah. Allah. Sehingga kata Allah, musibah itu sehinggalah wal azabul Allah Muhammad al-akbar, sehinggalah nanti azab yang besar pula. Allah. Manusia ni dia akan kembali kepada Allah dua jalan. Yang pertama, Allah dia akan kembali pada Allah bila Allah peringatkan dia dengan kesulitan dan azab musibah di dunia. Dia balik. Dia taubat, dia perbaiki diri dia, hubungan dengan Allah. Ada pula manusia bila Allah musibahkan dia, dia tak balik. Allah, dia masih lagi cari selain Allah, dia masih lagi pandang aku boleh lepas daripada masalah ini. Sedangkan semua masalah itu, semua musibah yang ada ini semua datang daripada Allah dan Allah yang akan lepaskan kita. Allah SWT Muhammad. Okey. Allah SWT Muhammad. Orang pertama, dia balik pada Allah bila ditimpa musibah, COVID dan sebagainya. Orang kedua, tak balik-balik. Allah. Yang tak balik-balik ini, dia akan balik juga waktu mana dia merasakan azab yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la azabul akhirati akbar. Azab akhirat nanti lagi besar. Allah, waktu mana dia merasakan azab yang besar, waktu tu baru dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, waktu tu. Waktu tu, ya Allah, aku mohon ampun pada engkau. Ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hantar kami balik ke dunia, kami nak amal soleh, sungguh kami ini muqinun, kami masuk orang yang yakin. Maksud apa? Manusia ni boleh balik kepada Allah sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kita jadilah orang yang balik kepada Allah di dunia sebelum ke akhirat. Kenapa? Kita tak mau azab di akhirat. Kalau kita ditimpakan musibah, kesulitan di dunia, masih lagi nikmat. Kita duduk di rumah, kita dalam keadaan COVID macam ni, kena pakai pelitup muka, Allah tak boleh bersalaman dan sebagainya, terbatas kita punya pergerakan, masih nikmat. Kenapa? Masih dapat menghirup udara yang segar, masih lagi dapat makan yang sedap, masih lagi dapat bersama keluarga. Tapi waktu mana azab nanti di akhirat, musibah di akhirat, al-akbar, lebih besar. Kenapa? Waktu tu sikit nikmat pun tak ada. Siapa saja yang Allah timpakan musibah di dunia, masih lagi Allah limpahkan pada nikmat. Tetapi siapa yang Allah azab di akhirat, tidak ada sikit pun nikmat. Nikmat apanya? Atas api, kiri api, kanan api, bawah api. Diikat dengan rantai daripada api. Pakaiannya api, semua api. Bahkan Allah, orang yang duduk dalam neraka, udaranya pun tak sedap. Kerana neraka itu sebusuk-busuk tempat. Terbusuk-busuk tempat, sangat busuk. Allah Muhammad. Abanya tak sedap. Bahkan orang yang duduk dalam neraka pun tidak akan mendapat makanan yang sedap. Kata Nabi SAW, waktu mana ahli neraka minta kepada Allah makanan, akan diberi makanan daripada duri, zakum. Waktu mana mereka makan, terlekat di kerengkung mereka, kata Allah. Dia sangat lapang, tak ada pilihan, makan juga. Tapi terlekat di kerengkung, kata Nabi Muhammad. Waktu tu mereka minta minum, akan diberi minuman yang mendidis, iaitu minuman daripada besi ataupun tembaga yang mendidis. Bila mereka minum, Allah SWT, yang mendidih itu, Allah SWT, terbakar pula muka mereka. Musibah di akhirat lebih besar. Sebab itu, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita, perbanyakkan istighfar, dan janganlah lupa kita berdoa kepada kaum muslimin yang ditimpa musibah. Mudah-mudahan dengan kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri keberkatan dan rahmat, dan Allah akan angkat segala COVID ataupun musibah yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.